Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Jafni bin Jaya, nombor matriks 23DBS 19F1034. Saya merupakan pelajar Diploma Sistem Maklumat Perniagaan. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah untuk menerangkan tentang latihan industri yang telah saya jalankan di Tanjung Tualang Tindratch No. 5 iaitu TT5. Saya akan mulakan penerangan dengan objektif latihan industri. Yang pertama adalah ia dapat mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar. Yang kedua, ia juga dapat meningkatkan sikap jujur, amanah, berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap tugasan yang diterima. Yang ketiga, menimbulkan kesedaran serta meningkatkan minat pelajar terhadap bidang yang dipilih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif laporan latihan industri. Yang pertama adalah pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajari sepanjang menjalani latihan industri dengan lebih efisien. Yang kedua, melalui penulisan laporan, pelajar boleh menggunakan teknik kerja yang dipelajari sebagai rujukan untuk melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar. Yang ketiga, untuk memupuk semangat di dalam diri pelajar dan sikap tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan latihan industri. Yang pertama, ia dapat memberi peluang kepada seorang pelajar untuk mengaplikasikan setiap proses pembelajaran yang dilalui semasa sesi di dalam bilik kuliah. Yang kedua, latihan industri ini juga mengurangkan rasa gemetar dan rasa janggal apabila pelajar mengharungi alam pekerjaan sebenar. Yang ketiga, ia memberi pengalaman dan kemahiran yang diperluhi semasa tempoh latihan sebagai panduan dan bekalan untuk di masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang organisasi. Yang pertama, MB-ING telah ditubuhkan di bawah enakmen diperbandankan Menteri Besar 1951, bertindak sebagai pembangunan mineral terpelbagai, pembangunan hartanah dan industri strategik yang berdaya maju bagi negeri Perak di Malaysia. MB-ING diberi mandat untuk memacu penciptaan nilai pemegang saham, mencapai keuntungan kecekapan dan meningkatkan takbir urus korporat. Yang ketiga, di bawah MB-ING, anak syarikat utama Aman Jaya Holdings dan Ventures diwujudkan untuk memegang dan mengawasi syarikat khusus yang bertanggungjawab terhadap industri yang tertumpu. Saya akan menerangkan organisasi syarikat. Yang pertama adalah Aman Jaya Natural Resource (ANR). Aman Jaya Natural Resource (ANR) adalah syarikat yang diamanahkan untuk memastikan minat dan penerokaan berterusan peluang pelaburan yang berkaitan dengan sektor keutamaan Perak Pembangunan Mineral. Yang kedua adalah Aman Jaya Properties Ventures (APV). Aman Jaya Property Ventures (APV) ialah anak syarikat yang ditugaskan untuk membuka kunci nilai sedia ada Perak dalam sektor hartanah melalui inisiatif strategik yang merangkumi usaha sama dan pemberian hak konsesi atau pembangunan. Yang ketiga adalah pengurusan pasir Perak 3P. Pengurusan pasir Perak Sendirian Berhad 3P ialah anak syarikat yang diberi mandat untuk menyelia dan mengurus aktiviti pengekstrakan pasir di negeri Perak dengan kerjasama agensi kerajaan, persekutuan dan negeri yang berkaitan. Yang keempat adalah Tanjung Tualang Tindratch No. 5 (TT5). MB-ING menjalankan pemulihan kapal korek biji timah Tanjung Tualang No. 5 yang berusia 80 tahun bagi korek biji timah terakhir di Malaysia yang dijadikan tarikan pelancong di Perak. Ini merupakan TT5 Organization Chart di mana diketuai oleh Encik Syaharin Zainun iaitu manager di TT5 dan operasi diketuai oleh Encik Aizat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang visi dan misi syarikat. Yang pertama adalah untuk menjadi entiti korporat yang dinamik didorong oleh prestasi tinggi dan budaya integriti. Yang kedua adalah untuk menjadi rakan kongsi pilihan yang dibina atas kepercayaan bersama dan keazaman menuju kejayaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi majikan progresif yang mewujudkan keputusan dan ganjaran persekitaran untuk pertumbuhan bakat yang berterusan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan teknikal. Yang pertama adalah laporan teknikal menyelah aktiviti atau kerja yang dilakukan semasa menjalani latihan industri.
Pelajar dikehendaki melaporkan semua aktiviti yang telah mereka selesaikan dalam bab ini di TT5 Tanjung Tualang selama 20 minggu. Ia juga berfungsi sebagai rujukan kefahaman tentang pengetahuan yang diperoleh sepanjang tempoh latihan industri. Dengan ini, pelajar dapat memahami tuntutan tugasan dan bahan yang telah dipelajari didedahkan kepada mereka. Saya akan menerangkan tugasan pertama pelajar, iaitu tugasan penjagaan kaunter kewangan. Kaunter kewangan adalah satu proses di mana pelajar akan mengeluarkan resit pembelian dari mesin kewangan serta jumlah jualan harian pelanggan pelancong yang membeli tiket di kaunter kewangan. Tujuan tugasan ini adalah bagi memudahkan urusan pembelian di antara penjual dan pembeli. Proses pembelian tiket atau barang buah tangan di kaunter kewangan. Pelajar akan key in segala pembelian tiket oleh pelancong yang hadir ke dalam mesin kewangan dan menyerahkan resit pembelian kepada pelancong. Yang kedua, pada mulanya pelajar perlu menekan butang tiket atau barang jualan pada mesin kewangan, kemudian memilih tiket yang ingin dibeli oleh pelancong serta jumlah yang ingin dibeli. Akhir sekali, pelajar akan tekan butang print resit jualan untuk berikan kepada pelancong. Seterusnya adalah proses penutupan kaunter kewangan. Yang pertama adalah proses penutupan kaunter kewangan hanya akan dilakukan oleh pegawai bertugas atas faktor keselamatan. Pelajar hanya perlu membantu pegawai sahaja untuk melakukan penutupan kaunter kewangan. Pelajar akan membantu pegawai untuk mengira jumlah wang agar sama di dalam sistem. Setelah segala dokumen disimpan dan dikemaskinikan, pelajar kemudiannya akan menutup mesin kaunter kewangan. Tugasan pelajar yang seterusnya adalah penjagaan, pemberian dan pembersihan topi keselamatan. Di TT5 Tanjung Tualang, kami sangat mengutamakan keselamatan pelancong, terutamanya bagi pelancong yang membeli tiket lawatan ke dalam kapal korek di TT5 Tanjung Tualang akan terlebih dahulu diberikan topi keselamatan sebelum memulakan lawatan bagi memastikan keselamatan pelancong dijaga. Yang pertama adalah kami akan memastikan topi keselamatan sentiasa dijaga dan dikemaskan dengan rapi. Yang kedua, sebelum memasuki kapal korek, pelajar akan diarahkan untuk memberi topi keselamatan terlebih dahulu kepada pelancong serta menunjukkan cara penggunaan yang betul kepada pelancong. Seterusnya, setelah digunakan, pelancong akan mengutip semula semua topi helmet daripada pelancong dan melakukan sanitizing ataupun pembersihan topi keselamatan. Tugasan pelajar yang ketiga adalah menjadi pemandu pelancong. Di TT5 Tanjung Tualang, kami menyediakan pemandu pelancong untuk membawa pelancong melawat kapal korek bagi memberi penerangan berkaitan kapal korek agar dapat memudahkan kefahaman pelancong terhadap kapal. Yang kedua, pelajar juga turut diberikan peluang untuk menjadi pemandu pelancong. Tugasan ini juga dapat memantapkan kemahiran bercakap serta meningkatkan keyakinan pelajar yang bertugas. Yang pertama adalah pelajar akan memberikan taklimat keselamatan kepada pelancong agar mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Pelajar akan memastikan semua pelancong memahami taklimat keselamatan tersebut terlebih dahulu sebelum dibawa masuk ke dalam kapal korek. Seterusnya, tugasan pelajar sebagai pemandu pelancong. Pelajar akan mengiringi dan membawa pelancong-pelancong melawat kapal korek dan memberikan kefahaman agar pelancong dapat faham dengan lebih jelas tentang kapal korek tersebut. Tugasan pelajar yang keempat adalah memasukkan data pelancong ke dalam Microsoft Excel. Setelah pelancong mengisi borang identity form, borang tersebut akan disimpan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini adalah untuk menyimpan maklumat pelanggan ke dalam database agar mudah untuk perniagaan menghubungi pelanggan di masa akan datang supaya lebih mudah untuk mempromosi perniagaan. Yang pertama adalah pelajar memasukkan data. Pelajar akan memindahkan informasi pelancong dari identity form ke Microsoft Excel. Pelajar juga perlu memasukkan info pelanggan yang membeli tiket ketika melakukan penjualan di event-event tertentu. Pelajar akan memastikan database dimasukkan dalam keadaan kemas dan selamat. Setelah selesai, pelajar akan menyimpan database di dalam fail yang telah ditetapkan. Akhir sekali, fail tersebut akan diberikan kepada pegawai bertugas bagi menyemak dan mengemaskini database tersebut.
Tugasan pelajar kelima adalah menjaga booth event. Pelajar perlu mempromosi tiket TT5 dan memberi penerangan berkaitan tempat pelancongan kepada pengunjung yang hadir di event. Pelajar kemudiannya akan menyemak semula semua resi-resi jualan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel bagi memudahkan urusan pencarian data pelanggan. Tugas pelajar yang keenam adalah pelajar mengira, menyusun serta memasukkan daftar inventory ke dalam sistem syarikat. Pelajar akan mengira jumlah inventory barangan jualan di bahagian kaunter jualan serta menambah atau menyusun barangan jualan tersebut dalam keadaan kemas. Pelajar kemudiannya akan memasukkan jumlah lebih atau kurang barangan jualan ke dalam inventory syarikat. Proses ini adalah bagi memudahkan perniagaan menyemak dan memeriksa barangan jualan harian untuk mengelakkan berlaku kehilangan data atau barang jualan. Mengira dan menyusun barangan jualan. Pelajar akan diberi arahan oleh pegawai untuk menambah barangan jualan yang sudah habis dijual. Seterusnya, pelajar juga akan menyusun barangan dalam keadaan kemas agar memudahkan urusan pelancong apabila mahu membeli barangan tersebut dan untuk mengelakkan daripada berlaku kekeliruan. Seterusnya adalah memasukkan daftar inventory ke dalam sistem syarikat. Pelajar pertamanya adalah perlu memasukkan daftar inventory barangan jualan ke dalam sistem perniagaan agar mudah untuk mengemas kini data di masa akan datang. Yang kedua adalah pelajar perlu memastikan agar daftar inventory disemak semula sebelum dihantar ke pegawai bertugas. Pelajar akan menggunakan sistem purchase invoice untuk pembelian stok baharu dengan memasukkan kuantiti, harga, nombor invoice serta nama syarikat pembekal. Dan seterusnya, stock maintenance pula akan digunakan untuk memantau harga pengeluaran masuk. Seterusnya, saya akan kongsikan kesimpulan. Okay. Pelajar akan belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik sama ada dengan pelanggan ataupun kaki tangan syarikat. Yang kedua, pelajar dapat membina tahap keyakinan yang tinggi untuk berurusan dengan pihak yang berbeza. Yang ketiga, pelajar dapat memahami dunia perniagaan dan menghadapi pelbagai risiko serta cabaran. Akhir sekali, pelajar juga dapat mengambil kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman untuk persediaan terhadap dunia kerja yang sebenar. Akhir sekali adalah komen dan cadangan. Bagi Politeknik, melawati dan mengkaji tempat latihan industri pelajar. Pensyarah boleh memantau kemajuan pelajar yang mengikuti latihan industri dari segi akademik. Selain itu, ia menunjukkan pertimbangan untuk latihan industri pelajar Politeknik untuk menawarkan jawapan yang terbaik dalam apa jua keadaan. Politeknik juga perlu peka terhadap sebarang isu yang mungkin dialami oleh pelajar. Yang kedua adalah organisasi MBA sendirian berhad. Pendedahan yang lebih mencabar organisasi mengajar pelajar cara menjalankan perniagaan supaya mereka boleh berinteraksi dengan pelanggan dan menyediakan keperluan mereka. Selain itu, ia menyediakan pelajar untuk interaksi dan komunikasi interpersonal, terutamanya untuk perniagaan. Ia juga menyediakan mereka untuk promosi dan rundingan perniagaan. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Dani Jafni Benjaya, 23 DBS 19F1034, Diploma Business Information System. Assalamualaikum.